Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ramadan Karim diucapkan kepada semua pendengar. Jadi, hari ini kita nak berkongsi sedikit tentang apa itu Nakbah Palestin. Nakbah Palestin pada tanggal 15 Mei 1948. Yahudi, rejim Zionis dengan lantangnya mengisytiharkan penubuhan negara haram Israel. Peristiwa pilu ini kita kena sedar. Dia bukannya tergantung ataupun terbeban di atas bahu rakyat Palestin, tapi mesti dirasai oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Firman Allah SWT dalam surah Al-Isra, Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi pada ayat ini jelas menceritakan bahawa Al-Aqsa merupakan satu anugerah dan pemberian daripada Allah SWT kepada kita, umat Islam akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang berlaku pada hari tersebut? Pada hari tersebut 60% rakyat Palestin menjadi imigran ataupun pelarian di tanah air sendiri. Kalau kita lihat situasi di Malaysia, ibaratnya orang Melayu menjadi pelarian di tanah Melayu itu sendiri. Jadi tidak cukup dengan itu, kejadian 15 Mei 1948 ini mencatatkan hampir 15,000 kematian dan masih lagi meningkat sehinggalah ke hari ini. 530 buah kampung dimusnahkan. Dan kalau kita tengok bagaimana geografi peta Palestin daripada awal-awal dulu, yang mana time tu 100% tanah Palestin adalah milik orang Islam. Kalau kita lihat hari ini, hanyalah sebahagian kecil tebing barat sahaja yang menjadi hak milik rakyat Palestin. Okey, jadi bagaimana Nakbah Palestin ini boleh berlaku? Idea permulaan yang dicetuskan oleh Theodor Herzl, yang mana beliau ni merupakan pengasas pada fahaman Neo-Zionis pada tahun 1896 dalam bukunya yang berjudul Die Judenstaat, yang maksud negara Israel. Jadi, langkah besar yang diambil oleh mereka pada tahun 1916 iaitu diadakan perjanjian antara dua kuasa besar dunia, iaitu Perancis dan British, yang mana pada perjanjian tersebut mereka ni membahagikan tanah naungan Empire Uthmaniyah yang kalah pada Perang Dunia yang Pertama. Jadi hasil pada perjanjian tersebut, Perancis mengambil tanah Syria dan juga Lebanon, manakala British mengambil tanah Jordan, Palestin dan juga Iraq. Jadi bermula pada sinilah, pada tahun 1917, satu deklarasi yang dibuat oleh British kerana mereka dapat tanah Palestin, iaitu Deklarasi Balfour, yang bertujuan mengadakan satu public statement kepada dunia menyatakan sokongan mereka kepada rejim Zionis untuk menubuhkan negara haram Israel di tanah Palestin. Jadi sokongan mereka ini membawa kepada tiga dasar utama. Yang pertama, memasukkan pendatang haram ke tanah Palestin, dan yang kedua, pembinaan tempat dan pengambil alihan tanah Palestin, dan yang terakhir iaitu menghalang ataupun mencegah rakyat Palestin daripada membina institusi-institusi mereka. 1924 adalah satu tarikh pilu bagi kita umat Islam seluruh dunia, iaitu dengan apa? Jatuhnya satu-satu kerajaan Empire Islam yang terakhir, iaitu kerajaan Turki Uthmaniyah. Kita kena sedar bahawa kerajaan Turki Uthmaniyah ni sudah lama menaungi ataupun melindungi bumi Palestin daripada kekejaman Yahudi, daripada perancangan-perancangan Yahudi yang dari awal lagi ingin menakluki bumi Palestin. Jadi pada tanggal 3 Mac 1924 sudah pastinya satu tarikh yang membuka ruang seluas-luasnya kepada rejim Zionis untuk menakluki Palestin. Dengan jatuhnya kerajaan Turki Uthmaniyah, Inggeris membuka seluasnya ruang kepada Yahudi Zionis untuk memasuki bumi Palestin. Jadi untuk pindah, mereka ni perlu pada satu isu. Berlakunya pada Perang Dunia yang Kedua, iaitu satu pembunuhan, Holocaust, ataupun jenayah genosid yang sungguh kejam yang dilakukan, yang dirancangkan oleh Hitler dan juga Nazi Jerman. Mereka ini sanggup untuk membunuh adik-beradik mereka sendiri ataupun anak-beranak mereka. Seramai 6 juta Yahudi dibunuh seluruh Eropah hanya semata-mata untuk mempercepatkan perpindahan Yahudi ke tanah Palestin. Disebabkan itu pada tahun 1948 berjaya mereka ini untuk mengumumkan, mengisytiharkan penubuhan negara haram Israel di tanah Islam Palestin. Jadi sudah pastinya di bahu kita orang-orang Islam di seluruh dunia sudah pastinya ada tanggungjawab dan peranan masing-masing. Yang pertama, mestilah kita ni tidak mengiktiraf kezaliman dan juga pengkhianatan yang dilakukan oleh rejim Zionis. Yang kedua, kita mestilah melaksanakan kewajipan kita dalam mempertahankan Palestin daripada musuh Islam.
firman Allah Subhanahu wa taala, qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina ila akhir ayat sadaqallahu azim. Yang bermaksud, mereka menjawab, mengapa tidak kami ini berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala sedangkan kami ini telah diusir daripada tanah kami dan dipisahkan daripada anak pinak kami. Yang ketiga, umat Islam mesti menyeru kepada kesatuan agar kekuatan dapat dibentuk untuk melawan musuh-musuh Islam. Akhir sekali, suka untuk saya nukilkan kalam Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kami tegaskan dan kami ulang bahawa isu yang berlaku di sekitar Palestin merupakan isu yang tetap mekar dan tidak mati, sentiasa marak dan tidak terpadam di hati umat. Mempertahankan Palestin merupakan satu kewajipan daripada sudut agama, akhlak dan juga realiti. Formasi Wadah Reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.